باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni dia rapat sangat dengan Nabi. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan. Anas bin Malik memberitahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan, ketika dia sakit. Fa kharaja, maka dia keluar. Yatawakka'u ala Usamah bin Zaid. Okey. Dia kiranya dipapah, maknanya dia menyandar. Minggu lepas orang tanya mutakik itu apa? Mutakik antaranya bersandar. Tawakkak, perkataan tawakkak, bersandar. Tapi kat sini maksudnya dipapah, ya. Ala Usamah bin Zaidin. Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Usamah ni siapa? Zaid ni siapa? Zaid bin Harisah. Okey. Dia anak angkat Nabi. Okey, anak angkat Nabi. Yang disebut dalam Quran lah. Okey. Falamma watara alaihi Zaid, kan ada perkataan Zaid, cerita Zaid. Zaid ni anak angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kulitnya hitam, anaknya Usamah tu kulitnya putih. Okey. Usamah ni dilantik sebagai general tentera pada akhir hidup Nabi, supaya mempersiapkan tentera, kumpulan tentera untuk menyerang Rom. Rom walaupun dah kalah dengan Islam, dia akan kembali. Walaupun dia dah lari, dia akan kembali. Jadi digerakkanlah tentera Usamah ni. Jadi yang ni sebenarnya nak cerita macam mana ketika Nabi SAW sakit. Sakit ketika bila? Sakit ketika Nabi Muhammad SAW dah hampir wafat lah. Okay. Nak pergi sembahyang, kena orang papah. Ada sekali tu kiranya Nabi ketika ambil sembahyang, tiba-tiba dia pingsan. Ambil sembahyang, pingsan. Jadi disuruhnya lah Abu Bakar menjadi imam, menggantikan Rasulullah SAW. Tapi ini keadaannya Nabi SAW tengah sakit. Anna Nabi SAW kana syakian, ketika mana Nabi SAW sakit. Fa kharaja yatawakka'u, dia keluar bersandar ataupun dipapah adalah ala Usamah bin Zaidin. Okay, dipapah oleh Usamah bin Zaid. Wa alaihi saubun qitri, dan padanya ada saubun, ada lembaran kain daripada Qatar. Okay. Saubun qitri. Qad tawashshaha bihi, yang kiranya disebarkan, maknanya letak di atas bahu. Kita ambil contoh lagi, kan. Tak atas bahu. Jadi yang ni pun, cara macam ni pun sunnah. Cara macam ni pun sunnah. Yang ni sebenarnya ada tujuan sebenarnya meletak macam ni. Okay. Lebih-lebih keadaan sejuk, kadang boleh tutup macam ni, kan. Itu tujuannya lah. Dalam keadaan panas, pasir terbang, boleh letak lah macam tu, kan. Tapi oleh kerana atau atas apa-apa sebab pun, kata macam-macam sekalipun, ini adalah kerana pakai serban adalah kerana, sebab tu semua boleh letak. Cuma adakah pakaian itu sebagai sunnah? Jadi sunnahnya boleh diikut lah. Macam perbahasan tentang apa, kunut pada waktu subuh. Dia kata ada sebab. Sebabnya kunut nazilah, itu sebab. Tapi adakah doa itu ketika sembahyang subuh pun dikira sunnah? Cuma dia kata tak sunnah hari-hari. Okey, itu yang antara pandangannya. Tapi sebabnya masih lagi, walaupun sebab ataupun tanpa sebab, dia dikira sebagai sunnah ikutan. Wa alaihi saubun qitri qad tawashshaha bihi, yang kiranya bersebar, maknanya diletakkan atas bahu. Fa shalla bihim, maka disembahyangkan dengannya. Okey, maka Nabi pun sembahyang dengan mereka, dengan orang-orang ramai lah. Bihim tu orang ramai di masjid lah, di Masjid Nabawi. Ini cerita Anas bin Malik bagi tahu Nabi SAW itu pernah dipapah. Okay, pernah dipapah.
Tapi orang sihat-sihat nak papah ke tidak? Okey, tak payahlah kan. Dia tu kan ngada-ngada kan. Cumanya ialah itu kerana sakit lah. Ada kerana sakit. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman, haddatsana Muhammad bin Mubarak. Ni Muhammad bin Mubarak. Antara orang glamour ni. Sana Atha' bin Muslim al-Khaffaf al-Halabi, haddatsana Ja'far bin Barqan an Atha' bin Abi Rabah. Anil Fadl bin Abbas. Okey, daripada Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas ni tak berapa, ya tak berapa nak glamour sangat. Cuma dia ni dikira sahabah, ada sahabah, maknanya daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Al-Fadl bin Abbas. Okey, dia adalah abang tua lah, maknanya kepada Abdullah bin Abbas. Okay, Al-Fadl bin Abbas ni abang tua pada Abdullah bin Abbas. Okay, Abdullah bin Abbas bin Abi Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Maknanya ialah ni pun sepupu Nabi juga ni. Sepupu Nabi. Qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Kata Fadl bin Abbas. Okay. Maknanya dia bukan budak-budak lah ketika ni. Maksudnya umur dia pun, kalau lah dia, yelah kalau Ibn Abbas tu dilahirkan ketika mana di Madinah. Okay. Tapi dia dilahirkan maknanya di Mekah Mukarramah lagi tahun 614. Masa tu pun maknanya dia dah besar lah. Dia dah besar. Maknanya dia cuma dia sebab dia abang besar kan. Jadi dia tahulah apa yang dia buat itulah. Dia maknanya dia tak perlukan bapaknya lah akhirnya ikut dia. Dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradhihi alladhi tuwfiya fihi. Maknanya pada sakitnya yang wafatnya Rasulullah SAW pada hari itu. Jadi dia masuk ke mana tu? Tentu sekali rumah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dia pergi jumpa Rasulullah SAW. Wa ala ra'sihi isabatun safra. Yang ni kita dah baca dah ni kan. Di atas kepalanya isabah, ikatan serban kuning. Fasallamtu alaihi, maka daku pun memberi salam ke atasnya. Faqala ay fad. Wahai fad. Ay ni maksudnya ya fadlin. Kalau ay ni pendek sikit. Okey. Ay fadlin, wahai fad. Nama dia lah. Qultu labbaika ya Rasulullah. Labbaika Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah. Itu labbaika. Cara kita menyahut lah ni. Wahai Rasulullah SAW. Qala ushdud bihadhihi al-isabati ra'si. Ikemaskanlah dengan ikatan serbanku di atas kepalaku. Okay. Ketika mana sakitnya Nabi SAW, dia suruh ikatkan kain serban. Sebab sakitnya kepala. Qala fafa'altu, maka aku pun buatlah. Summa qa'ada, kemudian dia duduk. Fawada'a kaffaihi ala mankibai, maka dia letakkanlah dua tapak tangan dia di atas bahu. Summa qama, maka kemudian dia berdiri. Fadakhala fil masjid. Jadi kalau maknanya dia dipapah lah ni. Dia papah, dia duduk, dia lepas tu letak, dia maknanya bangun. Dia papah ni. Maka dimasuklah masjid. Wa fil hadis, kisah hadis ni sebenarnya kisahnya panjang. Okay, hadis ni kisahnya panjang, yang diriwayatkan ada dalam At-Tabari pun ada. Okay, Tabari fil Kabir wa Awsat, dan Tabari dan Baihaqi. Okay. Cuma itulah, hadis ni tak sekuat manalah, tak sekuat macam sebelum hadis ni lah. Okay. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni nak ceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni papah Bukannya nak suruh kita ni, yalah kita ni sentiasa dipapah. Saya sebutlah, kalau memang dipapah, papah tu memang apa panggilnya, sunnah lah. Cuma nak kata yalah, nak kata sunnah tapi jangan nak ngada lah maksudnya. Boleh tak boleh? Boleh. Okey. Kadang bukan sakitnya, kadang saya ingat lagi saya pernah hadir di rumah guru saya. Bila depan pintu saya pun sambil hampir pitam, jatuh depan dia. Letih. Okey, itu pun dia kata papah. Jadi papah pun tak ada masalah. Tak apa, tak ada masalah.
Tak ada kiranya hukum haram di situ kan. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni mudah faham, tak susah. Kita sebut tadi tentang itikad tu tak ada masalah lah. Jadi isunya Rasulullah SAW pun sakit, dia macam manusia kita juga, okey. Dia keadaan hidupnya pun ialah ada sakit, ada senang, ada susah, semuanya sekali tu ada. Sebab kita pun ialah kalau kita fikir kita pun susah, sebenarnya Rasulullah SAW pun bukan senang juga, bukan senang. Berhadapan dengan mihnah, berhadapan dengan cabaran-cabaran hidup, berhadapan dengan dakwah, berhadapan dengan musuh. Itu banyak benda lah. Kadang-kadang kita pun terfikir lah kan, kenapa hidup aku susah? 10 tahun pun susah, 10 tahun, 20 tahun pun susah. Tak pernah ada perkembangan pun, duit pun sikit je kan. Tapi itu je lah. Nak bagi tahunya Nabi Muhammad SAW tak pernah kaya pun. Okay? Tak pernah kaya pun. Duit ada habis bagi sedekah. Itu contohnya lah. Babu ma jaa fi sifati akli Rasulullah SAW. Bab pada menyatakan tentang sifat makan, cara makan Rasulullah SAW. Bab makanan nanti ni panjang lebar kita cerita pasal bab makanan. Minggu ni saja rasanya tak habis cerita pasal makanan. Okey, panjang lebar. Ya. yang tengok Nabi SAW makan tu pun banyak dah. Tapi kalaulah kita contohnya kalaulah kita talaki, kita Muslim contohnya, bab sembahyang lagi panjang lebar dan bukan setakat letih, rasa orang panggil rasa apa, rasa lemah badan nak belajar Sahih Muslim nak habis. Sebabnya hadis tentang sembahyang banyak, contohnya lah. Sebabnya Nabi orang nampak banyak tentang sembahyang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu juga cara makan, cara makan Nabi SAW, ramai orang cerita. Okay, ramai mencerita. Jadi kat sini hadis yang banyak. Sini hadis 6 tentang cara makan lah. Tapi makanan tu banyak jenis lah. Fafihi sittatu ahadis. Padanya ada 6 hadis. Haddatsana Muhammad bin Bashar, sana Abdurrahman bin Mahdi an Sufyan. An Sa'd bin Ibrahim an ibn Ka'b bin Malik, daripada anak Ka'b bin Malik. Okey, Ka'b bin Malik, anak pada Ka'b bin Malik, an abihi, daripada ayahnya iaitu Ka'b bin Malik. Ka'b bin Malik ni siapa? Ka'b bin Malik ni adalah Ansar, okey, Khazraj, penyair Nabi. Dia glamour dengan gelarannya penyair. Okey, dia penyair. Dia ni pun ialah pernah diboikot oleh Rasulullah SAW sebab tak hadir perang. Antara 3 orang tu lah yang kiranya tak hadir perang. Tapi dia telah taubat. Cumanya kelebihan Ka'b ni dari segi dia ni suka bersyair lah. Bersyair dengan baik-baik syair. Saya ni tak reti sangat baik syair. Okay, Arab ni sangat baca betul boleh. Sangat baca tu boleh, buat baik syair tak reti. Dia pun itu satu kemahiran. Dia bukan sekadar ada baik-baik syair, dia ada lagu dia, cara nyanyi dia. Jadi itulah itu kelebihan Ka'b bin Malik. Dikatakan penyair Rasulullah SAW. Kepentingan Ka'b bin Malik ni sebagai lidah rasmi, bukan lidah rasmi dah panggilnya, mempertahankan Rasulullah SAW dengan baik-baik syairnya sedap lah. Kalaulah kiranya daripada sebelah Yahudi mengutuk Nabi, mengata macam-macam, dan dia akan balas dengan syair juga. Jadi itulah media zaman tu lah. Media zaman tu, medianya dengan baik-baik syair. Jadi apabila orang dengar syair macam lagu lah, kita akan ulang-ulang dan kita suka, kita akan ulang-ulang. Jadi dia menjadi satu buah mulut yang disampaikan daripada persorangan. Okey, itu kelebihan Ka'b bin Malik. Daripada ayahnya, makna Ka'b bin Malik, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu, bahawa Rasulullah SAW menjilat, okey, asabi'ahu salasan. Okey, dia menjilat 3 jarinya. 3 jarinya apa? 3 ni. Okey, ibu jari, telunjuk, ni apa ni? Jari hantu dia panggil. Okey. Sebabnya cara makan Arab ni, dia kena makan macam kurma, pegang macam tu. Okey, dia bukan macam makan nasi kita pakai 5.
Kalau nasi pakai 3 ni tak susah juga nak habis, lambat sikit habis kan. Jadi yang ni lah yang jilatnya. Kenapa pakai 3 sebab ni ya? Ada orang kata pula kerana nak ikut Rasulullah SAW makan 3 jari, dia pun pakai makan dengan sudu. Sebab sudu tu boleh pakai dengan 3 jari. Tak apalah kalau dia niat tu pun diterima lah. Pahala tu dapat lah. Pahala dapat. Okey. Dia kata makan. Sebabnya Nabi tak makan pakai 5 jari. Dia nak pakai 3 jari. Tapi itulah isunya Nabi SAW pakai tangan. Pakai dengan tangan. Dia tak pakai sudu pula. Sudu bukannya budaya Arab. Sudu bukan Arab. Itu kena faham juga pula tu kan. Dia lupa benda tu pula. Okay, tapi itulah kalau kita niatkan lakama nawaita lah, bagi kamu tu pahala sebagaimana kamu kiranya kita ni berniat, kita akan dapat pahala atas dasar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, berbanding yang kita berpakaian, kita buat sesuatu tanpa niat. Okey, kita buat macam kita biasa berbanding kita niatkan kerana Rasulullah, insya-Allah pahala. Macam contohlah kan, itu pun jadi perbahasan. Contoh saya cinta. Umur Nabi Muhammad SAW kahwin umur 25. Okey. Takkan pakat-pakat nak kahwin umur 25 semua. Sebab tu orang umur 26, 27 macam mana? 25 tu dialah umur sesuai lah kiranya untuk kahwin dah bagi lelaki kan. Jadi tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Para sahabat pun kiranya ramai yang kiranya kahwin awal muda lagi. Sebagaimana mana kita sebut Abdullah bin Amr. Okey, Abdullah bin Umar. Dia kahwin awal. Bapak dia nampak tengok dia macam pening je, asyik baca Quran je, apa hal kan. Jadi dia kahwinkan. Dah kahwin pun macam tu juga. Tu mak lepas tu menantunya pun kiranya bising lah kiranya. Ni tak pernah sentuh aku, asyik baca Quran je. Itulah. Nabi Muhammad SAW jumpa dia, bagi tahu haram baca Quran. Kiranya satu hari satu malam habis satu Quran tu haram ni hukumnya. Okey, dia kena 3 hari paling kurang. Itu contohnya lah. Itu kena tahu hukum. Baca Quran pun haram je. Baca Quran haram kalau macam tu dia ada hukum hakam dia. Macam puasa lah kan, tak boleh puasa hari-hari. Puasa Ramadan tu memang hari-hari puasa tu jadi isu jadi isu. Jadi kita kena faham mana hukum halal maka hukum haram kita tengok pada pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Isa kata Tirmizi wa rawa ghairu Muhammad ibn Bashar. Banyak lagi yang meriwayatkan dari selain daripada Muhammad bin Bashar. Muhammad bin Bashar itu guru dia lah. Qala kana yal'aqu asabi'ahu thalath. Okey, dia tu kiranya Rasulullah SAW itu menjilat jarinya yang 3. Jadi kita pun masa budak-budak pun banyak lah. Ni sebenarnya hadis ni glamour Jadi kalau makan kita jilat contohnya. Tapi kalau kita ni geli nak jilat Tapi itulah setakat mana yang lebihan itulah. حدثنا الحسن بن علي الخلال ثنا عفان ثنا حماد بن السلمة عن ثابت عن أنس قال daripada Anas bin Malik كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. Nabi SAW itu apabila dia makan makanan, Nabi SAW akan menjilat asabi'ahu, jari-jarinya yang 3. Ni jari-jarinya yang 3. Ni kalau kita baca hadis ni tak tahu yang mana 3 ni. Ni tu kena belajar talaki 3 yang ni jari ni. Dalam syarah sebutlah, dalam syarah sebut yang 3 ni. Haddatsana Al-Husain bin Ali bin Yazid Al-Sudai Al-Baghdadi sana Yaqub bin Ishaq yani Al-Hadrami. Haddatsana Syu'bah an Sufyan Ats-Tsauri. Ni Sufyan Ats-Tsauri. Macam atas tulis Sufyan An Ali bin Akmar an Abi Juhaifah. Abi Juhaifah kita cerita banyak kali dah. Abi Juhaifah dia ni ketika mana Rasulullah SAW hidup ni dia budak lagi kan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam amma ana fala akulu muttaki'an. Bersabda Nabi Muhammad SAW, amma ana. Aku adapun daku ini fala akulu muttaki'an. Aku tidak makan dalam keadaan muttaki'. Dalam keadaan berbaring. Tak boleh makan berbaring.
Makan berdiri banding berbaring teruk lagi lah kira kalau makan berbaring. Okay? Makan berdiri ni Nabi pernah makan berdiri. Pernah makan berdiri. Tapi itu bukan jadi sunnah. Tak bagi tahu pun boleh. Cuma Nabi sebut kalau ada kataan ni la aku amma ana fala akulu muttaki'an. Aku ni tidak makan keadaan yang berbaring. Okay. Hadatsana Muhammad bin Bashar, sana Abdurrahman bin Mahdi, sana Sufyan an Ali bin Akbar nahwahu. Okay, sebagaimana hadis itu juga. Hadatsana Harun bin Ishaq al-Hamdani, sana Abdatu bin Sulaiman an Hisham bin Urwah an ibn Ka'ab bin Malik, daripada anak ibn Malik juga, Ka'ab bin Malik. An abihi qala kana Rasulullah sallallahu ya'kulu fi bi'asabi'ihi salas wa yal'aquhunna. Adapun Rasulullah SAW itu makan dengan ni jelas dengan asabi'ahu salas wa yal'aquhunna, kemudian dia menjilatnya. حدثنا أحمد بن منيع سنة الفضل بن دكين سنة مصعب بن سليمان قال سمعت أنس بن مالك. Anas bin Malik lah. Sama juga. Kita tengok 3 orang ni lah. Anas bin Malik, Anas bin Malik, Ka'ab bin Malik dan Abu Juhaifah. Abu Juhaifah dia tak sebut tentang jilat. Okay, jadi 2 orang tu jugalah. Haddatsana Ahmad bin Mani sana al-Fadl bin Dukain sana Mus'ab bin Sulaiman qala sami'tu Anas bin Malik. Aku mendengar Anas bin Malik berkata utiya Rasulullah SAW bitamrin. Rasulullah SAW dihidangkan, diberi dengan tamar. Fara'aituhu ya'kulu, aku pun melihat dia tu makan. Wa huwa muq'in, minal ju'. Dia makan dalam keadaan dia tu orang panggilnya bersandar dalam keadaan lapar. Dia bukan sandar biasa, sandar lapar. Nabi lapar, kiranya ialah Nabi pernah Nabi bukannya hari-hari dari makanan bukan hari makan makanan. Nanti kita akan baca lagi cerita tentang Aisyah bahawa Rasulullah SAW ni dia tak makan kenyang selama 2 hari berturut-turut. Dia kalau ada sehari dia kenyang, esok dah tak kenyang dah. Itu contohnya lah. Muqain. Jadi dia keadaan duduk yang keadaan duduk yang ialah rasa lapar. Hadis ni hadis sahih. Hadis sahih daripada Muslim. Hadis ni kuat. Itu kenaan cara makan Rasulullah SAW. Kita seterusnya bab ma jaa fi sifati khubzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab pada menyatakan berkenaan dengan sifat, bentuk cara roti Rasulullah SAW. Roti Rasulullah SAW. Wa fihi 8 ahadits. Padanya ada 8 hadis. Saya nak cerita pasal roti ni pun kita tak biasa orang roti yang Arab. Roti Arab. Saya ingat lagi orang kata ada nama dia jual kat kedai-kedai tu roti Arab. Lepas tu orang tanya, kau pernah jumpa roti Arab tu? Tak pernah jumpa. Roti Arab yang disebut itu bukan roti Arab, itu roti Bengali. Tapi kita faham roti Bengali itu roti yang sebelum potong tu kan. Tapi dia nak ada nama roti Arab. Kami tak pernah jumpa negara Arab macam tu. Bagi tahu dia, kami tak pernah. Kita orang tahu khubz dia macam aish. Dia nak kata macam mana kena tunjuk jugalah kan. Macam roti pita tu bentuk dia kan. Cuma dia warna kelabu-kelabu. Warna putih-putih itu biasanya kiranya kalau macam roti pita tu kiranya berkualiti lah. Tapi yang Nabi punya apa dia panggilnya khubz ataupun roti yang dari gandum kan. Roti gandum yang kiranya yang brown, yang warna brown. Yang warna brown. Yang brown. Atau brown bahasa Inggeris, bahasa Melayunya yang coklat lah, yang buat kiranya bentuk coklat, bentuk berwarna coklat. Bentuk berwarna coklat. Coklat tu bahasa Inggeris juga. Warna coklat. Ma syabi'a. Ni hadis. Kita tak baca lagi hadis. Haddatsana Muhammad bin Muhammad bin Bashar qala sana Muhammad bin Ja'far sana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu
An al-Aswad bin Yazid an Aisyah. Ini riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni isteri ketiga Nabi Muhammad SAW lah. Okey. Kita pun tahulah cerita pasal dia. Nabi kiranya pernah orang panggilnya bertunang dengan Aisyah tu ketika di mana di Mekah. Tapi kahwin dengan Aisyah ketika mana di Madinah selepas perang Badar tahun 2 Hijrah. Okey, Aisyah ni ialah sifat dia anak Abu Bakar. Nama anak Abu Bakar. Macam mana dia boleh berjumpa dengan Aisyah? Okey, dia bukannya jumpa macam tu dia sebenarnya adalah kiranya seorang muslimah. Seorang muslimah, saya tak ingat nama dia. Kita cari nama dia jap. Nama dia Khawlah, tak silap saya, Khawlah binti Hakim. Okey. Khawlah binti Hakim ni jumpa Rasulullah SAW selepas mana Khadijah meninggal. Ketika mana Khadijah meninggal, jadi dia tanya kat Rasulullah, kiranya yelah, kalau boleh kahwin lah kan. Dia suruh kahwin, aku nak kahwin dengan siapa? Dia kata, awak ni nak yang dara ke ataupun nak yang janda? Okey. Kalau yang janda, dia cadangkan nama kan. Kalau yang dara, dia pun cadangkan nama. Jadi dia cadangkan Saudah binti Zam'ah yang jandanya. Okey. Lepas tu dicadangkan kalau anak dara kiranya Aisyah anak Abu Bakar. Jadi kiranya perbincangan ni tak diketahui oleh Abu Bakar. Jadi bila Nabi kata okey, saya kiranya setuju cadangan lah. Jadi dia pun sebutlah kepada Ruman. Okey, Ruman mak kepada Aisyah. Jadi mak dia pun bagi tahulah, kita tunggu bapaknya kata apa dulu. Kita tunggu ayahnya pun bila dengar, jadi dia teringat seorang namanya Mut'im bin Uday. Dia kiranya yelah, tapi Mut'im bin Uday ni tak muslim lagi. Jadi dia pun sebenarnya sebelum ni dia dah cakap dah nak kahwinkan dengan Mut'im bin Uday, tapi dia tak muslim lagi. Dia tak nak bagilah. Cumanya Mut'im bin Uday ni pun sebut juga kat Abu Bakar, adakah kerana kau nak suruh aku kahwin ni, aku nak suruh aku masuk Islam? Jadi bila dia dengar macam tu, dia stop lah dengan Mut'im bin Uday. Dia pun serah kepada Rasulullah SAW. Maknanya dia pun setujulah untuk dikahwinkan dengan Abu Bakar, kan setuju untuk kahwinkan dengan Rasulullah SAW. Itu tentang Aisyah lah, seorang-seorangnya kiranya anak dara yang Nabi Muhammad SAW kahwin. Yang lain tu semua janda belaka kan. Itu tentang Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, berkata, ma syabi'ah. Dia ni sebab isteri Nabi ya. Jadi dia hidup dengan Nabi. Kalau lah katakan 2 Hijrah kahwin dengan Nabi, maknanya bersama dengan Nabi 8 tahun. Ma syabi'a alu Muhammadin, tidaklah keluarga Rasulullah SAW, tidaklah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa kenyang min khubz sya'in, daripada roti gandum 2 hari berturut-turut, sehinggalah hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehinggalah Rasulullah SAW diwafatkan. Okey, dia tak qubida tu maknanya direnggutnya rohnya lah. Haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri, haddatsana Yahya bin Abi Bukair, haddatsana Hariz bin Uthman an Sulaiman bin Amir qala sami'tu Aba Umamah al-Bahili. Okay, dia kata dia mendengar daripada Abu Umamah al-Bahili. Siapa Abu Umamah? Abu Umamah ini kita kena tengok jugalah. Abu Umamah al-Bahili pun daripada sahabat Nabi. Nama asal dia Sudah bin Ajlan. Okay, Sudan bin Ajlan, nasab dia daripada Sudah bin Ajlan.
Dia ni antara pengikut daripada Ali bin Abi Talib. Pernah berperang bersama dengan Ali dalam perang Siffin. Okey. Perang Siffin dia bersama dengan Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajah. Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, ada suara itu. Makana yafdulu an ahli baiti Rasulullah SAW khubzul sya'ir. Tidaklah pernah, okey, berlebihan, makan berlebihan. Yafdulu, tidaklah makan berlebihan daripada an ahli baiti Rasulullah SAW khubzul sya'ir. Tak pernahlah lebih pun makan daripada roti syair. Jadi semuanya habis, sekali makan habis, sekali makan habis. Jadi tak banyak sangatlah. Okey. Itu tapi kena faham ada satu benda yang kena faham. Walaupun dia makan sikit, okey, dia makan sikit tak banyak. Cuma gandum di rumah Nabi letak setahun dia ada peruntukan, sekali letak banyak, sekali letak banyak. Jadi dia simpan cuma tak makan banyak lah, tak kurang banyak. Itulah. Tapi kalau lapar tu jelah, Nabi SAW selalu menerima, kadang-kadang tak habis, kadang-kadang habis selalu terus. Dan lepas tu lah tengok ada dapat baru ke tidak gandum Itu contohnya lah. Seterus hadisnya haddatsana Abdullah bin Muawiyah al-Jumahi haddatsana Thabit bin Yazid an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Okey, daripada Abdullah bin Abbas. Sebelum kita baca Abdullah bin Abbas, kadang-kadang saya pun nak ceritalah tentang macam mana roti Rasulullah. Tapi orang Melayu ni tak makan roti. Dia makan roti yang biasa tu lah, gardenia bukan roti Rasulullah macam tu. Dia roti macam roti pita tu, yang satunya besar tu kan. Okey. Itu pun cukup dia makan. Sebab itu makanan ruji dia orang. Jadi yang dia ada banyak pilihan banyak pilihan. Cuma yang kasar-kasar tu yang Nabi selalu makan kan. Okey, yang tu low quality, kualitinya rendah. Kita macam kalau nasi ni macam takkan kita katakan nasi warna coklat, nasi perang tak kan. Nasi perang tu tak rasa apa pun. Saya dah try hari tu, tak ada apa pun. Okey, tapi kalau yang putih tu memang yang mahal. Itu gandumnya mahal, warna putihnya mahal. Jadi yang tu kalau kat kedai, yang kedai macam Ayon tu, kedai yang mahal, kalau pasar raya mahal tu, insya-Allah ada lah tu yang khums. Saya pernah tengok yang grade A lah. Ayon yang grade A. Ayon pun ada grade. Kana Rasulullah SAW yabitul layali. Bahawa Rasulullah ni, kata Abdullah bin Abbas, kana Rasulullah SAW yabitul layali. Rasulullah SAW itu apabila dia yabit tu maknanya tidur malam. Beberapa malam, al-layali beberapa malam, al-mutatabi'ah yang kini berturutan, tawiyan dalam keadaan lapar, huwa dia wa ahluhu la yajidu asya, tidak dapat makanan malam. Jadi kadang makan malam lapar aje lah. Wa kana aktsara khubzihim khubzus sya'ir, dan kebanyakan makanan diorang adalah makan gandum. Jadi makanan yang biasa kita tahu kan. Nanti kalau kita dah baca habis, kita tahu dah antaranya makanan biasa yang hari-hari Nabi makan, satu antara tamar, roti dan air putih. Dia panggil air mati. Air mati. Okey, air mati. Bukan air tu yang mati kan. Air masak, kita panggil air masak lah. Haddatsana Abdullah bin Abdir Rahman, sana Ubaidullah bin Abdul Majid al-Hanafi, sana Abdul Rahman wa huwa bin Abdullah bin Dinar, sana Abu Hazim an Sahl bin Sa'd annahu qila lahu. Okey, daripada Sahal bin Sa'd. Sahal ni asalnya nama Haznin, tapi Nabi SAW tukar nama daripada Sahal. Okey, Sahal. Dia Sahal ni antara yang kiranya yang kiranya hidupnya panjang sebab Rasulullah SAW, sampai dia pun bertemu dengan Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dia antara dia bersama-sama dengan Anas bin Malik yang kena belenggu ni, kena ikat kat sini, nak tunjuk dia tu dihina oleh Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Hajjaj ni tabi'in dan dia pun antara perawi dan dalam Muslim nama dia pernah ada.
Dia antaranya lah. Lepas tu kena chop badannya supaya dia ni antara kiranya dikatakan penentang. Penentang terhadap kepimpinan Bani Abbas, Bani Umayyah pada ketika itu. Okey, pada ketika itu. Ini nama dia Sahal bin Sa'din. Annahu qila lahu, dia ditanya, akala Rasulullah SAW, adakah Rasulullah SAW makan an-naqiyah? Naqiyah tu kalau ikutkan bahasanya adalah naqi ni maknanya yang murni, yang cantik. Yang dimaksudkan yakni al-huwara, iaitu gandum yang bersih, mahal, elok, cantik lah. Maknanya kelas A. Adakah Nabi makan gandum kelas A? Faqala Sahlun, kata Sahal, ma ra'a Rasulullah SAW an-naqiyah. Rasulullah tak pernah jumpa jenis, tak pernah jumpa gandum jenis ni. Hatta laqiya Allah Ta'ala, sehinggalah berjumpa dengan Allah. Maknanya wafat Rasulullah, wafatnya kira sehingga wafat tak pernah jumpa pun gandum mahal. Faqila lahu hal kanat lakum manakhila ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah kamu dapat kiranya kisaran-kisaran, alat kisaran pada zaman Rasulullah SAW? Ada tak yang kiranya yang pengisar yang cantik, pengisar yang baik lah. Qala ma kana lana manakhil, kami tak ada, kami uli je. Kami uli pecah macam itulah. Maknanya yang kisah zaman ni lah. Zaman kita kena tahu bila Islam dah tersebar luas sampai ke negara-negara yang tamadun dunia, kita kena faham tamadun dunia, dan masuk kiranya kota Baghdad, masuk Syria, masuk Mesir. Masa keadaan itulah kiranya para sahabat boleh hidup dengan kiranya dia lebih senang lagi lah, maknanya kaya raya lah, banding kalau kat Madinah tu kita tahu pun zaman perang kan, nak makan apa sangat pun kalau kita tengok lah kan, dekat negara-negara perang apa yang ada sangat, macam tu lah Rasulullah SAW, dia tak ada apa nak makan. Maka lana manakhil. Faqila kaifa kuntum tasna'un bi syai'in, kamu buat apa pula? Qala kunna, ni cara kami buat ni, kunna nanfuhu, kami pun kira menapinya. Menapi macam mana? Ambil kita pun dia ada alat apa panggil alat penapis, letak, kita tapi kan, fayatiru minhu, maka adalah kiranya yang terbanglah, yang kiranya atas kasar kita tak pakai, kita ambil yang bawah tu semua nak jujur. Kami pun uli. Jadi kami uli pakai macam tu je. Jadi dia tak ada pakai pengisar dia pakai macam tu je. Maksudnya hidup Nabi SAW ketika itu sungguh katakan naif, boleh dikata naif lah. Tapi keadaannya memang macam tu bentuknya. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala asani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik. Daripada Qatadah dan Anas bin Malik, ni ketika mana di Madinah, di mana cerita pada Madinah. Kalau dia pernah Mekah tu, sebenarnya Mekah hidupnya senang. Nabi pun daripada keturunan bangsawan, keturunan Quraisy. Tapi dia kiranya berhijrah, meninggalkan harta, tinggal ke Madinah, menumpang hidup sekali dengan Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar tu nak bagi sangatnya, tapi Rasulullah SAW tolak lah. Kiranya banyaknya tolak, kiranya dia bina hidup sendiri. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Mu'adz bin Hisham, qala sani abi an Yunus an Qatadah an Anas bin Malik, qala daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik. Ini cerita Anas. Ma akala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala khawanin. Rasulullah SAW tak pernah makan atas meja. Tak makan, bukan duduk atas meja yang ada meja. Wala fi sukurjah, sukurrujah, dan tidak ada lakinya pinggan mangkuk pun, tidak ada pinggan mangkuk pun. Jadi pinggan kecil tu tak ada. Wala khubzin lahu muraqqaq, yang tak ada lah kiranya roti yang mana dibuat secara halus, yang lebih cantik. Qala faqultu li Qatadah, maka aku pun tanyalah kat Qatadah. Faqultu ni siapa? Dia Anas lah, dia bukan Yunus lah contohnya. Dia tanya pada Qatadah, fa'ala makana yakulun, dia nak makan dengan cara apa? Qala ala hadhis sufar, dia atas sufar lah.
Ni safrah. Jadi dia atas tikar. Banyaknya makan duduk lah, makan bersila. Macam tu lah bentuknya. Makan bersila, itulah kebanyakan cara Nabi SAW makan. Jadi dia makan, maknanya Nabi tu zuhud sangat. Zuhud makan sangat. Kita ni lebih-lebih, saya pun ada meja. Atas saya pun tengah ceramah atas meja ni. Meja pun meja batu. Dia orang kenal bayar batu tidak. Itulah yang tu saya Nabi sebut. Bukan Umar Khattab sebut kepada Nabi SAW. Ni kalau raja-raja Rom, dia hidup dengan senang lenang. Tapi kamu wahai Rasulullah, okay? Kamu Rasulullah hidup dalam keadaan macam ni lah kan. Tapi Nabi sebut satu je. Adakah kamu redha bahawa mereka mendapat dunia dan kita ni dapatkan syurga? Dia kata kami redha. Itulah dia. Sebab lagi pun Nabi SAW nak mengajar umat yang jangan hidup kira bersenang lenang. Okay? Hidup bersederhana je lah. Qala Muhammad Bashar Yunus hadza allazi rawa. Ini cerita pada Yunus. Tadi kata saya sebut tentang Yunus tadi kan. Yunus lah yang bertanya dengan Qatadah. Allazi rawa an Qatadah huwa Yunus al-Iskaf. Nama dia Yunus Kaf. Nama dia. Hadatsana Ahmad bin Mani' sana Abbad bin Abbad al-Mahalli. Okey, kita dah dekat 40 minit dah ni. An Mujalidin an Sya'bi an Masruqin qala, daripada Masruq. Masruq ni adalah tabi'in yang kiranya ialah tabi'in yang glamour, yang fiqh dan fiqh dia dengan tafsir Quran. Dakhaltu ala Aisyah. Ni cerita berjumpalah, bertemu dengan Aisyah. Fada'at li bi ta'am, maka Aisyah pun ajaklah daku ni makan dengan dia. Wa qala ma ashba'u min ta'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Tidak dah aku pernah kenyang dengan makanan. Kalau aku nak fikirkan, kalau aku nak nangis, aku rasa aku nak nangis. Macam itulah maksudnya. An abkiya illa bakaitu. Okey, aku tak nak nangis tapi aku rasa macam nak nangis sangat. Ni ketika mana dia terkenang. Okey. Jadi dia terkenang sebab masa Aisyah hidup ni pun ialah Aisyah kiranya ialah lepas perang sifil, perang Jamal, duduk dengan bapaknya Abu Bakar. Dia hidupnya taklah sesusah, maknanya senang sikit. Dia itu kata sebab Islam tersebar, orang Islam tak pernah hidup susah lah, maksudnya gitu. Jadi apabila dapat makan makanan yang sedap ni, dia teringatlah zaman dia hidup dulu. Ialah susahnya duduk dengan Rasulullah SAW, tapi redha lah dengan keadaan itu. Qala qultu lima, kataku kenapa? Qala azkurul hal, aku teringat kehidupan allati faraka alaiha Rasulullah SAW ad-dunya, iaitu kehidupan yang Rasulullah SAW tinggalkan dunia. Rasulullah tinggalkan dunia. Okay? Dia tidak ingin dunia. Wallahi ma syabi'a min khubzin, demi Allah tidaklah kenyang dengan roti, wala lahmin, dan juga tidaklah dengan daging, 2 kali pada hari yang sama. Jadi dia tak pernah terus je kenyang, dia ada lapar juga. Ini cara hidup lah. Okay. Haddatsana Muhammad bin Ghailan sana Abu Dawud qala haddatsana Syu'batu an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddithu 'an al-Aswad bin Yazid an Aisyah, juga daripada Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata, ma syami'a Rasulullah SAW min khubzil sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta qubida, tidaklah Rasulullah SAW itu kenyang dengan roti gandum 2 hari berturut-turut sehinggalah direnggut roh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah bin Abdul Rahman sana Abdullah bin Amr wa Abu Ma'mar sana Abdul Waris an Sa'id bin Abi Arubah an Qatadah, daripada Qatadah an Anas qala ma akala Rasulullah SAW ala khiwan, tidaklah Rasulullah SAW makan atas meja, wala akala khubzan muraqqaqan, tidaklah dia makan daripada gandum roti dari gandumnya halus, hatta ma, sehinggalah Rasulullah SAW meninggal dunia. Okey, ini makanan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita pun terfikir-fikirlah cara Nabi. Kenapa hidup ni Nabi tak pernah minta, tak pernah ambil upah. Tak pernah ambil upah.
tak pernah ambil upah untuk mengajar. Okay? Nabi tak pernah. Dalam Quran pun sebut Nabi tu tak pernah minta. Dan Nabi Muhammad SAW pun hidup dalam keadaan yang kiranya ialah susah pun, tetapi Rasulullah SAW sebut lastu tidaklah daku lastu macam mana lastu apa sebutnya, tidaklah daku ni sama dengan kamu, innama yat'amuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya Allah itu memberi makan kepadaku dan memberi minum kepadaku. Jadi kat situ dia ada mukjizat, walaupun dia lapar pun dalam keadaan tertentu Allah Subhanahu Allah akan maknanya menjaga Rasulullah SAW dalam keadaan itu, ialah dia tak akan meninggal lah, maknanya dia ada makanan yang Allah bagi pada dia. Okey, itu nak bagi tahu. Jadi kadang-kadang kita akan jumpa hadis, tak tahulah hadis di sini ke tidak, tentang Rasulullah SAW. Dia kadang-kadang dia puasa betul-betul. Maksudnya bukannya maghrib tu dia buka, tapi jangan ikut. Nabi dia sebut jangan ikut, sebab innama yat'amuni rabbi wa yasqini, sesungguhnya yang memberi makan kepadaku adalah Allah, dan dialah yang memberi minuman. Itu kena faham. Tapi nak bagi tahu yang hidup Rasulullah SAW ini adalah biasa-biasa sangat. Jadi kita kalau nak sedih sangat kehidupan kita susah. Saya ni susah, Allah tak sayang aku ke tidak? Tidak. Ini makhluk yang paling Allah sayang. Makhluk paling Allah sayang pun hidup yang kiranya dia hidup hanya kerana Islam. Tidaklah dia meminta sesuatu pun daripada hasil daripada dakwah dia. Okay, tidak minta pun. Kalau bagi hadiah dia ambil, bagi sedekah dia tak ambil. Itu kena faham ya kan. Bagi hadiah dia ambil. Okay. Jadi cukuplah sekadar tu kita buka soalan. Okay. Kita buka soalan kalau ada apa-apa nak soal. Hari ni sayu sikit nak cerita makanan Rasulullah SAW. Ada yang menyoal, boleh dipersilakan soal. Teruskan. Tak ada soal saya jelas kan? Ya, saya ada soalan ya. Ya, ada soalan. Allah Akbar. Ada orang mesej saya, dia suruh ngajar dekat Darul Hadis. Dia akan baik. Yelah, disebutlah bayaran-bayarannya. Saya malas nak jawab. Apalah. Yang ni kita fikir akhirat je lah. Saya ada gaji dah pun. Ustaz, soalan dia ni dekat dalam hadis tadi. Kan ada ayat khubzin walahmin, dalam kurungan walalahmin. Kenapa dia jadi walahmin dan dalam kurungan walalahmin? Oh, ada kurungan situ Kat sini tak ada kurungan. Kat sini tak ada kurungan. Okey. Oh. Dia kalau kemungkinan yang tak ada tu mungkin dari segi makhtut. Dia panggil istilahnya yang bertulis. Okey. Yang penulis tu dia rujuk kepada 2 buah buku bertulis. Kita kena faham 2 buah buku bertulis. Jadi ada yang tertinggal perkataan, kita nak tengok balik. Dia sebenarnya dia macam ni kaedah, lebih pada kaedah penulisan manuskrip. Bila manuskrip tu ada perbezaan, kita nyatakan perbezaan di situ. Okey, perbezaan. Macam saya buat master dulu, saya buat kajian tentang manuskrip. Jadi antaranya saya akan letak kurungan tu lah. Nak bagi tahu ada daripada buku yang lain dia sebut ada walalahmin, ada sebut wahlahmin terus. Maknanya khubzin walahmin terus, tak ada wala. Khubzin tak ada la lah. Khubzin walahmin ataupun khubzin walalahmin. Kalau kat sini walalahmin. Jadi dia ambil dua penulisan lah. Ni kita kena faham ulama ni menulis, ulama mengajar. Contohnya kalau kitab macam Muwatta, dia tulis buku, kemudian dia tahqiq, panggilnya dia perkemaskan tulisan. Okay? Jadi ada banyak riwayat lah. Jadi mengajar terus dengan buku tu, lepas tu dia akan mengajar sekali lagi. Jadi ada banyak perubahan. Kadang-kadang perubahan di situlah sebenarnya. Okay? Antaranya lah perubahan dulu. Jadi itu belum lagi saya sebut, itu tulisan tangan ni kadang-kadang
panggil jatuh huruf. Jadi ini cara-caranya dia tahqiq balik dibandingkan dengan tulisan-tulisan. Okey, tulisan. Jadi itulah orang Arab ni kan. Dia hafal. Tapi kadang kita salah tulis. Yang itulah ulama hadis, dia nak hafalan, dia tak nak tulisan. Kadang-kadang dia tak nak tulisan. Sebab tulis ni kadang kita tersalah tulis. Tapi hafalan tu kita dengar betul-betul, kita dengar bunyi. Okey. Macam lagu Siti Nurhaliza. Kalau jatuh kata pelik ni. Macam itulah dia orang. Dia orang apabila dengar pelik sebab ada jatuh perkataan. Dia orang ingat lah, sebab dia ingat betul-betul ingat. Itu bagi tahulah. Jadi itu tak beza makna pun, dan tidak ataupun dan walahmin tu tak berubah makna pun. Maknanya sama, masyabi'a min khubsin. Rasulullah SAW tak pernah kenyang pun dengan roti dan daging. Okey, tak pernah kenyang pun. Kalau sehari tu kenyang lah. Cuma kalau kita baca syarahnya, Nabi pernah kenyang. Lebih-lebih lagi kalau datang walimah. Okey, walimah tu memang maka kenyang-kenyang lah, orang dah hidang banyak kan. Itu contoh. Tapi ialah keadaannya, kebanyakannya beginilah. Kalau di rumah Rasulullah SAW tak banyak nak ada. Okey, tak banyaknya ada. Ada lagi soalan? Oleh kerana itulah kiranya jangan dabik dada lah. Aku ikut sunnah Rasulullah SAW sebiji-sebiji. Ada benda kita ikut. Yang antaranya kita sesat ikut benda ni. Hidup dalam keadaan yang tanpa apa-apa. Yang antara susah-susah nak kita ikut. Okay? Tapi itulah, kita ikut cara hidup yang kiranya bersederhana dia. Okay? Bersederhana dia. Rasulullah nak kaya tu bila-bila masa ya. Rasulullah nak kaya tu bila-bila masa je. Tetapi itulah, dia kena bawa dia punya tugas dia sebagai Rasulullah SAW. Okay? Dia kena bawa tugasnya dia sebagai ikutan. Kalau Nabi makan benda-benda yang mahal, orang Arab tak boleh ikut lah. Orang miskin tak boleh ikut. Kita kena faham itu pengajarannya. Tak boleh ikut. Dan kita pun diajar janganlah hidup bermewah-mewahan. Itu je lah. Hidup sekadar apa yang boleh lah, setakat yang boleh mampu hidup.